Okey, lepas pada kita melontar solat subuh, masa ni macam mana saya nak ceritakan, kita boleh pulang ke Mekah untuk membuat tawaf ifadah dan juga sa'i haji. Bila kita selesai solat subuh, di Jamratul Kubra tu dia ada dua jalan. Satu jalan ke kanan nak balik semula ke Mina. Satu lagi dia tulis eskalator tu turun bawah untuk ke Mekah. Dia ada signboard atas tu. Jadi kami ambil keputusan kita ikut signboard. Turun bawah. Turun dengan tangga lah, dengan eskalator tu turun sampai bawah. Jalan terus. Lepas tu kita tanya polis macam mana nak balik ke Mekah. Ada dua cara. Yang pertama, kita boleh berjalan daripada lepas eskalator tu sampai ke Aziziyah. Kat sana jauh juga, dalam 2-3 kilo juga lah nak sampai ke Aziziyah tu. Yang kedua, dia boleh jalan sikit, dia ada macam satu flyover. Kita masuk bawah flyover tu, dia ada highway. Dekat highway tu ada taksi. Taksi ni dia tak boleh berhenti, tapi dia lalu banyak. Jadi kita boleh tahan dia. Hari yang 11 hari bulan tu, saya masuk ke bawah flyover tu dengan kawan. Sampai dekat highway tu, taksi lalu. Lalu berhenti. Dia tak boleh menunggu. Polis marah kalau dia lalu berhenti, drop ambil kita boleh. Kita kena naik kereta yang ada tanda taksi. Jangan naik kereta yang tak ada tanda taksi tu. Macam private sapu lah kita panggil. Sebab mula-mula saya deal dengan kawan, kereta yang biasa dia nak RM80 untuk 4 orang. Jadi saya pergi tanya taksi belakang dia nak mahal sikit. Jadi kami naik kereta biasa. Apa yang berlaku bila jalan je sampai dekat Aziziyah depan tu, polis tahan. Kereta biasa tak boleh masuk. Kereta tu nak masuk juga, polis marah. Jadi kami kena turun di Aziziyah tu. Jadi saya bayar kat dia RM20. Jadi kami tunggu taksi datang. Dekat Aziziyah ni lagi mahal sebab orang ramai kat situ kan. Jadi kami naik juga taksi dekat Aziziyah tu. Dalam mau dekat RM80 juga. Jadi taksi dia masuk sampai ke Masjidil Haram. Jadi bila turun di situ, kami pun mula buat persiapan. Cari sarapan dulu kalau boleh untuk tenaga. Kalau tak nak makan berat pun minum je. Lepas tu masuk dalam masjid masa tu pun, masa hari 11 tu, masih lagi belum ramai jemaah. Jadi kita masuk, kita buat tawaf ifadah tu. Lepas tu kita buat sa'i haji. Itulah pengalaman kami. Lepas tu macam mana nak balik? Lepas pada selesai semua, kami pun balik ke hotel. Tidak ada masalah. Boleh balik ke hotel. Kami duduk ke hotel tu sampai maghrib. Lepas maghrib baru kami pulang semula ke Mina. Jadi naik taksi bersama dengan kawan-kawan, naik taksi, berhenti di Aziziyah, lepas tu kita berjalan. Berjalan tu kena banyak tanya lah, kat mana kemah Malaysia, dia akan tunjuk. Jadi insyaAllah nak balik semula ke Mina tu, insyaAllah kita akan jumpa lah kemah Malaysia. Tawaf dah selesai, sa'i haji dah selesai, jadi kita menunggu satu lagi iaitu melontar pada 12 hari bulan. Jadi kami sampai di Mina pada jam lebih kurang 9 malam. Jadi bincang dengan isteri macam mana esok kita nak melontar nafas awal, kita nak balik jalan kaki semula ke ataupun naik bas. Kalau isteri kita masih lagi bertenaga dah apa semua, dia nak balik, kita boleh follow. Begitu dengan suami, kena bincang. Jadi kami ambil keputusan balik naik bas, kita dah biasa kan. Jadi kami ambil keputusan kita nak balik berjalan kaki. Kali ni tak nak pergi dekat Jantas tu, kita nak berjalan kaki terus sampai ke Aziziyah. Dia 11 hari bulan lah, belum masuk 12 hari bulan tapi belum masuk subuh lagi lah. Kami pun bergerak dalam lebih kurang jangka masa yang sama dengan semalam tapi lewat sikit. Sebab kita nak bagi sampai dekat sana betul-betul azan subuh. Jadi kami pun bertolak dalam pukul 3.30, sarapan dulu macam belum ni. Berjalan tu, hari yang nak balik 12 hari bulan tu kena bawa beg. Beg yang tabung haji bekalkan tu, beg merah tu. Ramai yang bawa beg. Yang bawa beg tu semua nak balik. Kami pun berjalan. Sampai dekat atas tu, masih lagi awal. Sebab walaupun kita berjalan lambat, tapi jemaah belakang kita ni ramai. Jadi kita kena juga melangkah dengan cepat. Walaupun kita nak sampai tu lambat. Jadi berjalan-jalan sampai atas tu pun masih lagi dalam lebih kurang dalam 10 minit sebelum azan. Masa ni, masa yang hari 12 ni memang lagi ramai jemaah yang datang nak melontar pada waktu subuh. Jadi kita kena ingat, kena tunggu azan subuh. Sebab pengalaman saya tengok ada jemaah bukan daripada Malaysia lah, daripada negara lain, dia berpandukan jam sendiri. Saya tak pastilah macam mana. Dia tengok jam dia subuh, dia pun terus melontar. Azan subuh di Masjid An-Namirah bawah tu belum lagi. Dan kita pun kena alert dengan kita punya masa subuh tu jam berapa dekat sana. Jadi kita kena download lah apps dia. Jadi bila melontar pada 12 hari bulan tu, lepas melontar tu, kami pun balik. Turun macam biasa tapi kami berjalan pergi ke Aziziyah. Jadi dalam perjalanan tu banyaklah pengalaman yang dapat yang saya kongsikan. Yang pertama, saya rasa sedih sebab saya melihat sendiri peminta sedekah yang tangan kudung. Ada tangan tu kudung di sini,
dan juga ada yang kudung tangan dan kudung kaki bersilang. Semua duduk macam ni, duduk bertimpuk, satu tangan kudung. Saya pun rasa heran. Bukan seorang, ramai. Dalam 5-60 orang. Dia akan duduk macam bentuk zigzag. Jadi kita akan lalu ikut tengah tu. Siapa yang balik berjalan, dia akan nampak. Pulang balik kita. Kita nak bagi sedekah ke, tak nak bagi pun, dia tak akan kejar. Berbeza dengan peminta sedekah yang dekat luar masjid kan. Kalau kita bagi, dia orang semua akan datang serbu pada kita. Saya pun pelik. Kenapa ramai sangat yang kudung tangan dan kudung kaki bersilang ataupun kudung tangan saja? Dia bukan orang Arab. Saya tengok mungkin orang Bangladesh ada, Pakistan ada. Jadi bila lepas dia orang tu, saya pun tertanya-tanya, apa dia orang ni? Tapi saya tak tanya lah rumah. Rumah pun senyap. Jadi kami pun baliklah jalan tu. Tengah jalan tu juga macam-macam kami tengok. Ada yang bergaduh sebab nak naik bas kan. Bas tu pula dia kira kepala. Jadi bila orang beratur, yang jaga bas tu dia tolak jemaah, suruh naik. Jadi ada seorang jemaah ni saya ingat daripada India. Badan sado. Bila dia kena tolak, jadi panas baran. Dia pusing belakang. Budak Arab pun tolak dia. Dia pegang, angkat. Sebab masa tu, yelah, tengah penat. Masing-masing nak ada benda yang nak dikejar. Jadi orang tolak, suruh naik. Orang ramai kat depan naik bas. Tapi budak yang jaga bas tu tolak juga dia. Dia pun pegang, angkat, nak tumbuk ni. Jadi orang semua datang tenangkan dia. Budak tu pun pucat tu, nasib baik tak kena tumbuk. Yang tu saya tengok, ini bahaya ni. Saya pun jalan lagi dengan rumah. Jalan, tiba-tiba tin Pepsi tu jatuh depan. Bersembur air Pepsi. Kena baju saya dengan seluar. Terkejut saya. Kenapa ni? Rupanya budak tu dia minum air. Dia penjual. Dia minum air. Air tu tak habis lagi. Separuh lagi. Punyalah dia nak buang benda tu. Sampah tu dia buang rata-rata. Dia hempas atas lantai tu. Bersepah air. Kena saya. Jadi kita ni kan sabar. Tapi bila tengok macam tu, hilang sabar juga. Saya pun pandang dia. Saya cakap, kenapa buang benda ni? Dia pun cakap, dia orang saya sabar. Saya pun sabar. Banyaklah ujian. Jadi jalan sampai dekat masjid. Okey, sebelum tu saya nak cerita juga. Ada juga ujian pada kita, iaitu rumah saya nak pergi tandas. Jadi bila nak pergi tandas, saya tunggu dah dekat kedai makan. Dekat situ juga datang jemaah-jemaah haji daripada negara yang kurang berkemampuan lah. Daripada India, Pakistan kan. Tengok kita makan, dia orang datang. Ujian juga tu. Jadi saya tengok dia orang tengok, saya pun cakap, nak. Bahasa isyarat lah. Nak makan? Hanggut nak. Bagi saya bayar. Datang pula seorang, nak air, bagi ambil. Sementara tunggu orang rumah. Jadi itu mungkin Allah nak menguji kita lah. Jadi kena ingat kat situ je. Jadi tak apa. Duit habis tak apa. Jadi dia orang pun sama-sama kenyang. Kita sementara tu kita minum tu. Tunggu orang rumah pergi tandas. Dia datang, dia tengok kita minum. Dia macam nak. Tapi kita bagi. Lepas tu, tengah-tengah kita minum kat situ. Yang ni yang saya tak boleh lupa ni. Datang satu jemaah daripada negara India. Kalau tak silap saya. Dia berkahak depan saya. Hopo. Ludah depan saya. Ya Allah. Ini pun ujian juga ni. Tinggal kita nak makan, nak minum ni. Dia berkahak betul-betul jatuh depan saya. Bayangkanlah. Kalau kita tak sabar, rasa boleh bergaduh rasa. Bukan dia tak nampak kita tengah makan. Sebab kita tengah pegang makanan dengan minum kan. Sementara tunggu semua orang berdiri kan. Dia berkahak depan tu. Lepas tu saya tengok rupanya memang betul. Banyak dah kesan-kesan kahak. Jadi diurut lah dada. Astaghfirullahaladzim. Istighfar lah. Pandang kat tempat lain minum. Walaupun rasa macam tak lalu lah. Tapi minum juga. Pendek cerita, kami berjalan. Sampai dekat Azizia. Cari bas ataupun kereta lah. Yang itu mahal. Dalam RM50 satu kepala. Yang elok masa sampai kat situ, saya jumpa kawan satu KT. Kami pun berpakat-pakat. 6 orang satu kereta MPV tu dia nak RM300. Boleh lah. Janji kita ada pengalaman balik. Dia pun hantar sampai ke Hotel Abrosh. Itulah pengalaman yang saya nak ceritakan.